apabila Pakatan Rakyat mengemukakan tawaran 100 hari melalui buku jingga, dan salah satu di antaranya ialah memansuhkan Felda Plantation. Saya suka menjelaskan bahawa tanah Felda Plantation ini wujud sejak tahun 1992 apabila Tun Dr. Mahathir yang ketika itu menjadi Perdana Menteri telah mewujudkan satu dasar baru, iaitu tidak ada lagi pembukaan tanah-tanah untuk diisi dengan para peneroka, maka digantikan dengan Felda Plantation. Bila kerajaan Pakatan Rakyat mengemukakan tawaran memansuhkan Felda Plantation, ianya sangat relevan dan bertepatan dengan matlamat asal Felda diwujudkan untuk menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan. Dan di tangan saya ini merupakan sedutan daripada ucapan Allahyarham Tun Abdul Razak pada 27 April 1960 ketika beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri, dan Tun Abdul Razak telah mengemukakan pembentangan dan penggubalan Akta GSA ataupun Group Settlement Act 1960 yang memperincikan kuasa-kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Yang terkandung di dalamnya antaranya ialah tanah-tanah yang diperuntukkan oleh kerajaan negeri hanyalah dengan tujuan diberikan kepada rakyat, sama ada dalam bentuk individu ataupun pemilikan koperasi. Sebab itu bila Dr. Mahathir memperkenalkan Felda Plantation, ia sangat bertentangan dengan dasar yang diwujudkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak. Maka dengan sebab itu saya nak bacakan satu saya punya kenyataan ekoran apabila saya membuat kenyataan ini dalam Pilada Kecil di Kerbau, bila saya membangkitkan tentang isu wujudnya Felda Plantation sebagai suatu institusi atau organisasi haram dan terbatal, di mana telah mendapat respon daripada Datuk Ahmad Maslan yang menuduh saya tidak memahami fakta sebenar tentang kewujudan Felda Plantation. Saya bacakan pada petang ini. Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan mempertegaskan kenyataan sebelum ini bahawa Felda Plantation adalah organisasi haram dan terbatal kerana bertentangan dengan Akta GSA 1960 yang mana status pemilikan hanya individu berdasarkan Seksyen 7-2 dan koperasi, yakni Seksyen 11-1. Dakwaan Datuk Ahmad Maslan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang mengatakan bahawa Felda Plantation tidak tertakluk di bawah Akta GSA. Mana dia bagi tahu, dia kata tanah plantation ini tidak tertakluk di bawah Akta GSA, adalah alasan semata-mata untuk menghalalkan tindakan kerajaan yang bertentangan dengan matlamat asal menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan. Kerajaan pusat telah menipu, saya ulangi kenyataan saya, kerajaan pusat telah menipu dan mengkhianati kerajaan negeri kerana mewujudkan penempatan tanpa peneroka. Dasar yang diperkenalkan Tun Dr. Mahathir pada tahun 1992 bercanggah dengan hasrat Allahyarham Tun Abdul Razak ketika beliau membentangkan Akta GSA 1960 di Parlimen pada 27 April 1960. Akta GSA dibentang dan digubal untuk memberikan panduan dan keseragaman kepada semua negeri-negeri di tanah Melayu bagi mencapai hasrat kerajaan untuk membangunkan taraf kehidupan penduduk luar bandar. Keluasan 367,710 hektar tanah Felda Plantation, ini dia punya keluasan dia, adalah datangnya dari kerajaan negeri. Jika ianya tidak tertakluk di bawah GSA, ia bernaung melalui peruntukan apa? Maknanya kalau Datuk Ahmad Maslan mengatakan bahawa tanah-tanah ini tidak bernaung di bawah Akta GSA, maka dia bernaung di bawah peruntukan mana? Sebab tanah ini duduk di bawah kerajaan negeri.
Tanah adalah aset yang berada dalam bidang kuasa kerajaan negeri, dan kesediaan kerajaan negeri memberikan sejumlah tanah yang luas kepada kerajaan pusat menerusi Felda adalah bertujuan untuk memberikan tanah kepada rakyat yang tidak bertanah. Kerajaan negeri bagi tanah, dia sedia bagi tanah untuk bagi rakyat kepada rakyat yang tidak bertanah. Anak ingin menegaskan, saya ingin mempertegaskan dan mendedahkan bahawa pengambilan tanah untuk tujuan Felda Plantation dibuat secara paksaan dari kerajaan negeri yang tidak difahami secara jelas apa maksudnya. Hujah Perdana Menteri yang mengatakan bahawa 51% kepentingan koperasi pemodalan peneroka Felda Berhad ada dalam Felda Plantation dan memberi dividen 14% setiap tahun kepada peneroka adalah lari daripada realiti sebenar aspirasi ayahanda beliau, Tun Abdul Razak. Anak mencadangkan semua kerajaan negeri menyemak semula pemberian tanah untuk Felda Plantation, dan kerajaan negeri Pakatan Rakyat di Kelantan, Selangor dan Kedah boleh memulakannya. Ianya boleh dirujuk melalui Seksyen 44 GSA, iaitu kuasa menamatkan GSA, ada dalam peruntukan sebagaimana ucapan Tun Abdul Razak. Saya sebut kerajaan Pakatan Rakyat ini kerana di Kelantan ada Felda Plantation. Dia terletak di Aring dan juga di Kemang 4. Di Selangor juga ada Felda Plantation. Dia terletak di ladang Sungai Tenggiri Selatan, di Parlimen Ulu Selangor. Begitu juga di Kedah. Maknanya kerajaan Pakatan Rakyat boleh memulakan usaha untuk menyemak, untuk review balik semua peruntukan-peruntukan yang ada, dan sekiranya peruntukan-peruntukan itu adalah jelas, dan saya percaya sangat jelas, maka kerajaan negeri Pakatan Rakyat boleh menarik balik pemberian tanah kepada kerajaan pusat melalui Felda sekiranya mereka tidak mahu mengembalikan semula hak tanah kepada rakyat negeri tersebut. Adakah tidak kita merasa bangga jika tanah Felda Plantation dikurniakan kepada generasi kedua dan ketiga Felda, kerana ia boleh memberi manfaat kepada 79,000 orang anak peroka dan merangsang sosioekonomi rakyat, khususnya bangsa Melayu. Saya sebutkan di sini bahawa kalaulah 367,000 hektar tanah ini diberikan 10 ekar seorang kepada anak-anak peroka, dia boleh memberi manfaat kepada 79,000 anak-anak peroka. Daripada dikekalkan dengan Felda Plantation yang ada ketika ini, dan ada lebih kurang 45,000 pekerja sekarang ni, pekerja tempatan dan warga asing daripada Bangladesh, Nepal dan Pakistan, Indonesia yang bekerja dengan Felda Plantation dengan gaji yang rendah dan diperlakukan seperti hamba, dan kebajikan mereka yang diabaikan. Jadi apakah letaknya kebaikan Felda Plantation ini kepada rakyat? Saya nak bagi tahu perkembangan yang paling baru ialah kejadian mogok dan tunjuk perasaan yang berlaku di Felda Plantation Sagu 4 Kuantan. Mereka tidak puas hati dengan tekanan melampau yang dibuat oleh pentadbiran, sehingga 50 orang anggota polis bantuan telah mengepung kawasan di tempat satu berlakunya mogok dan juga tunjuk perasaan, khususnya oleh warga tempatan dan rakyat Indonesia yang tidak berpuas hati dengan tekanan yang dibuat oleh pentadbiran plantation, membuktikan bahawa memang tepat dan sesuai dengan masanya bahawa Felda Plantation ini dihentikan, ditamatkan, supaya polisi untuk memberi tanah dapat dikembalikan semula. Sesungguhnya tawaran 100 hari Pakatan Rakyat melalui buku jingga untuk memansuhkan Felda Plantation adalah langkah yang paling tepat untuk mengembalikan hak rakyat dan tanah milik kerajaan negeri. Periuk nasi 23,000 kaki tangan Felda yang dibiayai oleh Felda Plantation ada disebut oleh Datuk Ahmad Maslan. Dia kata kalau Felda Plantation ini dimansuhkan, siapa nak bayar gaji 23,000 kaki tangan kumpulan Felda? Saya nak mencadangkan pada hari ini, mana-mana kaki tangan Felda, khususnya di bawah grade kaki tangan kelas rendah, mana yang bekerja sebagai pemandu lori, yang bekerja sebagai pemandu traktor Felda, yang membawa pemandu kepada kenderaan-kenderaan ladang mereka ini yang berpendapatan rendah dan mempunyai tanggungan yang besar, diberi peluang atau suatu insentif untuk mendapatkan tanah yang serupa, yang sama seperti anak-anak peroka. Maknanya mereka ini boleh dapat tanah. Kita wujudkan satu mekanisme supaya mereka ini juga mendapat nikmat yang serupa seperti anak-anak peroka, kerana kita memikirkan rekod perkhidmatan dan juga jasa baik yang mereka buat selama ini. Selaku mereka yang diamanahkan Persatuan Anak Peroka, saya tidak pernah takut untuk berdebat. Saya nak tunjukkan
satu ucapan yang lancang yang dibawa oleh Datuk Ahmad Maslan. Dia menuduh saya dalam isu ni, saya takut. Dia kata saya ni bukan jantan dan sebagainya. Kalau saya bukan jantan, saya tak ada anak 6 orang. Saya ada anak 6 orang. Dia kata saya bukan jantan kerana takut berdebat dengan dia, bujang. Saya nak sebut dalam statement pada hari ini 2 kali. 2 kali saya telah menghantar surat debat kepada beliau, tapi beliau yang tak bersedia. Dia mengajak saya berdialog. Ya, saya nak sebut pada petang ini bahawa saya bersedia untuk berdialog dengan dia. Saya tak ada masalah untuk berdialog dengan dia. Dan kalau dia sebut dalam kempen pilihan raya di Kedah, dia cabar saya untuk berdialog, saya bersedia untuk berdialog dengan dia, dan dia boleh tentukan di mana, berapa hari, insya-Allah saya tidak ada masalah. Demi untuk kita merungkai isu-isu yang berkaitan dengan warga Felda pada keseluruhannya. Jadi ini statement saya tentang Felda Plantation, dan saya nak sentuh sikit perkembangan yang terbaru di jengka 22, 23 dan 25, ekoran daripada janji kerajaan untuk memberikan wang SES dan juga wang MPOB dalam kempen pilihan raya Kedah baru-baru ini. Dan saya mendapat telefon ada di kalangan mereka yang tak dapat, dan yang kedua yang menimbulkan kerisauan ialah mereka bagi 13,000 dalam bentuk cek, tetapi terma-termanya tidak diberikan sama sekali. Jadi kebimbangan kita ialah mereka dapat 13,000 tapi mereka akan membayar balik RM650 selama 20 tahun. Jadi you boleh kira sendiri, RM650 selama 20 tahun, artinya pendoka akan membayar balik sekitar RM156,000 untuk tanam semula 20 tahun akan datang. Ini sesuatu yang sangat mengelirukan, kerana wang SES ini adalah merupakan potongan yang dibuat melalui tabung tanam semula RISDA, berasaskan kepada 15 sen sekilo getah kering, di mana 5 sen untuk kerajaan dan 10 sen untuk penderoka. Yang menjadi suatu kemuskilan, kenapa pula wang SES ini tiba-tiba penderoka kena bayar balik sebanyak RM650 sebulan, dan ini menimbulkan suatu bebanan yang sangat dahsyat kepada warga Felda. Dan saya bawa ini dia program Felda, ini dia, saya tunjukkan bukti di mana ada peruntukan tentang wang SES ini, termasuk bayaran daripada getah kepada kelab sawit, di mana ini merupakan satu kertas yang dikeluarkan oleh Felda. Ini kertas Felda tentang bayaran-bayaran dan terma-termanya, sangat bertentangan apa yang telah berlaku dalam kempen pilihan kecil di Kedah. Jadi saya harap melalui sidang media pada petang ini, kerajaan terutamanya Perdana Menteri dan Datuk Ahmad Maslan, tolong jangan melindungi sesuatu kepada warga Felda. Bercakap benar, ikhlas untuk membantu warga Felda. Kalau mereka bercakap tentang ketuanan bangsa, nak tolong orang Melayu, di sinilah tempatnya. Kerana Felda adalah merupakan satu institusi 98% orang Melayu. Jadi dia tolonglah, dia jangan menipu warga Felda, kerana maklumlah warga Felda ni latar belakang pendidikannya begitu rendah. Jadi dengan sewenang-wenang dan semudah-mudahnya mereka nak melakukan penipuan terhadap orang-orang Melayu sendiri. Jadi ini statement saya tentang Felda Plantation, dan kita akan berkempen habis-habisan supaya tanah ini dikembalikan semula kepada warga Felda melalui anak-anak pendoka.